Assalamualaikum. Jom kita belajar pasal kitar nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting yang diperlukan dalam sintesis protein dalam tisu haiwan dan tumbuhan. Namun, ia tidak dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan. Kandungan gas di dalam atmosfera seperti mana yang kita tahu adalah 0.03% gas karbon dioksida, 0.97% adalah gas nadir dan bahan lain, 21% adalah gas oksigen, manakala peratusan terbesar adalah gas nitrogen iaitu 78%. Tumbuhan hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk ion amonium dan ion nitrat dalam tanah. Kaedah pengikatan nitrogen yang pertama adalah melalui kilat. Kilat menyah cas elektrik semasa ribut petir menyebabkan nitrogen dioksidakan kepada nitrogen dioksida yang larut dalam air untuk membentuk asid nitrous dan asid nitrik. Kedua-duanya bertindak dengan sebatian lain untuk membentuk sebatian nitrat dalam tanah. Seterusnya, pengikatan nitrogen dijalankan oleh mikroorganisma. Cyanobacteria iaitu alga biru hijau seperti Anabaena species dan Nostoc species. Kemudian diikuti dengan bakteria pengikat nitrogen iaitu Rhizobium species yang hidup dalam nodul akar pokok legum melalui interaksi mutualism, dan juga bakteria pengikat nitrogen yang hidup secara bebas seperti Azotobacter species dan Clostridium species akan mengikat nitrogen kepada amonia atau ion amonium. Seterusnya diserap oleh tumbuhan dan digunakan semasa sintesis protein dalam tisu dan membentuk sebatian nitrogen organik dalam tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh haiwan dan sebatian nitrogen organik dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Seterusnya, kematian perkumuhan dalam haiwan dan perebutan oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulat saprofit menguraikan sebatian protein kepada amonia. Amonia ditukarkan kepada nitrit melalui proses penitritan oleh bakteria penitritan iaitu Nitrosomonas species, manakala nitrit ditukarkan kepada nitrat oleh bakteria penitritan iaitu Nitrobacter species. Ion nitrat diserap dalam tanah dan seterusnya diserap oleh tumbuhan dan kitar nitrogen berulang semula. Kitaran oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk bernafas. Tanpa oksigen, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia akan mati. Oksigen dibebaskan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis dan dikembalikan semula ke atmosfera oleh manusia dan haiwan. Banyak tindak balas kimia yang melibatkan oksigen dipanggil sebagai pengoksidaan biologi berlaku dalam organisma-organisma tersebut. Oksigen menyumbang kepada berlakunya proses pembakaran dan lulu hawa batuan. Antara kesan kehadiran oksigen adalah pengaratan logam serta perebutan tumbuhan dan haiwan yang telah mati. Selain itu, oksigen juga memainkan peranan yang penting dalam tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Tumbuhan juga membebaskan oksigen. Hasil akhir proses ini adalah karbon dioksida dan air yang kemudiannya digunakan oleh tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Semasa proses ini, tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Kita karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida daripada udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Tumbuh-tumbuhan ialah ejen utama yang menyeimbangkan kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui proses fotosintesis. Kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Fotosintesis ialah proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Fotosintesis merupakan proses membuat makanan oleh tumbuhan hijau dengan menggunakan cahaya matahari. Daun mempunyai klorofil untuk memerangkap cahaya matahari. Fotosintesis juga memerlukan karbon dioksida dan air. Hasil proses fotosintesis ialah glukosa dan oksigen. Glukosa yang berlebihan disimpan dalam bentuk kanji dalam pelbagai bahagian tumbuhan. Haiwan memperoleh karbon daripada tumbuhan yang dimakannya dan menggunakannya untuk tenaga. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan membebaskan karbon dioksida. Respirasi haiwan melibatkan pengambilan gas oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera. Respirasi tumbuhan ialah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan tenaga. Respirasi tumbuhan terjadi di stoma atau mulut daun. Melalui stoma, tumbuhan menyerap oksigen daripada atmosfera dan membebaskan karbon dioksida. Apabila tumbuh-tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan ini akan merebut. Perebutan yang dilakukan oleh bakteria dan kudat dalam tanah membebaskan karbon dioksida ke udara. Ini menyebabkan kita karbon mengekalkan gas karbon dioksida dalam atmosfera kita. Bahan api fosil merupakan bahan api yang terbentuk daripada proses-proses semula jadi seperti perebutan hidupan mati yang tertanam. Usia hidupan itu dan bahan api fosil yang terbentuk lazimnya sekitar jutaan tahun. Bahan api fosil terbentuk daripada fosil tumbuhan dan haiwan setelah terdedah kepada haba dan tekanan dalam kerak bumi. Bahan api fosil mengandungi kandungan karbon yang tinggi. Antara jenis bahan api fosil ialah arang,
petroleum dan gas asli. Bahan api fosil ialah sumber tenaga. Menerusi pembakaran bahan api fosil, kita dapat tenaga untuk menggerakkan kenderaan, memanaskan rumah dan menjana tenaga elektrik. Pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan bermotor, domestik dan industri yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Jadi, proses-proses